Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Abdul Razak dari Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh Kementerian Sumber Manusia. Tajuk kajian saya adalah berkenaan dengan perhubungan antara pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi, keadilan interaksi dan sikap pekerja. Terdapat 9 agenda penting yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama tentang pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kerangka konseptual kajian, metodologi, dapatan, limitasi, kepentingan kajian dan implikasi kajian ini ke atas dasar kerajaan. Yang pertama berkenaan dengan pengenalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ganjaran. Ganjaran dapat didefinisikan sebagai imbuhan, kewangan ataupun bukan kewangan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai balasan terhadap sumbangan pekerja kepada organisasi. Secara umumnya, amalan pemberian ganjaran kepada pekerja berdasarkan dua pendekatan yang utamalah. Yang pertama dari segi pendekatan berdasarkan pekerjaan, iaitu berdasarkan kekanan, berdasarkan jawatan dan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Yang kedua adalah berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh pekerja. Mana-mana pekerja yang menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada pekerja yang lain akan mendapat ganjaran yang lebih baik daripada pekerja lainnya. Dan dalam penetapan ganjaran berdasarkan prestasi, dia dibuat berdasarkan prestasi individu dan juga prestasi kumpulan. Dalam amalan pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi di dalam organisasi, organisasi lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan ganjaran berdasarkan pekerjaan pada awalnya. Yang mana pendekatan ini akan menyebabkan organisasi tidak berupaya untuk menarik, mengekalkan dan memotivasikan pekerja yang kompeten untuk terus kekal dalam organisasi. Oleh itu, menyebabkan organisasi terpaksa berubah kepada sistem ganjaran yang lebih baik, iaitu sistem ganjaran berdasarkan prestasi. Yang mana tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menilai pengaruh keadilan interaksi sebagai pemboleh ubah pengantara dalam perhubungan antara pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi, iaitu komunikasi dan juga penilaian prestasi, dengan sikap pekerja, iaitu kepuasan kerja dan juga komitmen organisasi. Jadi hipotesis dalam kajian ini adalah yang pertama, pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja dipengaruhi secara tidak langsung oleh keadilan interaksi. Hipotesis kedua, pengaruh penilaian prestasi terhadap kepuasan kerja dipengaruhi secara tidak langsung oleh keadilan interaksi. Yang ketiga, pengaruh komunikasi terhadap komitmen organisasi dipengaruhi secara tidak langsung oleh keadilan interaksi. Dan akhir sekali yang keempat, pengaruh penilaian prestasi terhadap komitmen organisasi dipengaruhi secara tidak langsung oleh keadilan interaksi. Secara ringkasnya, kerangka konseptual kajian ini terdiri daripada pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi yang terdiri daripada komunikasi dan juga penilaian prestasi. Seterusnya, pemboleh ubah pengantara, iaitu keadilan interaksi. Dan akhir sekali, pemboleh ubah bersandar, iaitu sikap pekerja yang terdiri daripada dua perkara penting, iaitu kepuasan kerja dan juga komitmen organisasi. Dari segi metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini, yang pertama dari segi kita melihat dari segi unit analisis. Unit analisis adalah terdiri daripada pekerja-pekerja di organisasi kajian yang telah bekerja melebihi daripada 5 tahun. Sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini adalah 450 orang sampel daripada 2,804 soal selidik yang telah diedarkan. Kajian ini menggunakan teknik persimpilan bertujuan. Dan instrumen yang digunakan untuk menjalankan kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik, reka bentuk kajian menggunakan teknik kerata rentas, dan segala data-data yang diperolehi dalam kajian ini dianalisis menggunakan Smart PLS. Dari segi dapatan kajian, yang pertama sekali kita akan tengok dapatan kajian dari segi kesahan dan kebolehpercayaan konstrak. Yang pertama, kesahan diskriminan, yang dinilai menggunakan nilai HTMT. Di sini didapati bahawa nilai HTMT bagi setiap konstrak ialah kurang daripada 0.90. Ini menunjukkan semua konstrak telah memenuhi kriteria kesahan diskriminan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dari segi kesahan konvergen. Pengesahan konvergen ini dinilai melihat kepada nilai pemberat dan juga AVE, di mana nilai pemberat bagi setiap konstrak adalah lebih daripada 0.70 dan nilai AVE bagi setiap konstrak adalah lebih daripada 0.50. Ini menunjukkan bahawa semua konstrak telah memenuhi kriteria kesahan konvergen yang telah ditetapkan.
Seterusnya, dari segi statistik deskriptif, kebolehpercayaan komposit dan juga VIF, yang mana dapat didapati bahawa nilai mean bagi setiap konstruk bermula dari 5.326 hingga 5.500. Ini menunjukkan semua konstruk berada pada tahap tinggi. Yang kedua, nilai kebolehpercayaan komposit bagi setiap konstruk ialah melebihi 0.8, maka semua konstruk mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Dan akhir sekali, nilai VIF menunjukkan kurang daripada 5.0. Ini menunjukkan semua konstruk bebas daripada masalah collinearity. Seterusnya kita tengok kepada hasil dapatan ujian hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 dan juga hipotesis 4. Berdasarkan nilai T menunjukkan bahawa semua hipotesis 1, 2, 3 dan 4, nilai T-nya adalah lebih daripada 1.96. Ini menunjukkan bahawa pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi, iaitu komunikasi dan juga penilaian prestasi, mempunyai hubungan yang signifikan dengan keadilan interaksi dan juga dengan kepuasan kerja dan juga dengan komitmen organisasi. Jadi hasil daripada ujian hipotesis ini menunjukkan bahawa keadilan interaksi memainkan peranan yang penting sebagai pemboleh ubah pengantara dalam perhubungan antara pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi dan sikap pekerja. Seterusnya kita lihat dari segi limitasi yang ada dalam kajian ini. Yang pertama, penggunaan kaedah kerata rentas dalam kajian ini hanya menghuraikan persepsi responden secara umum terhadap corak perhubungan antara pemboleh ubah kajian berdasarkan sampel kajian. Yang mana untuk kajian yang akan datang, dicadangkan menggunakan kaedah longitudinal supaya dapat melihat perubahan yang berlaku dalam perhubungan kedua-dua pemboleh ubah ini. Yang kedua, limitasinya adalah tidak menerangkan perhubungan antara indikator khusus bagi pemboleh ubah pengantara dan pemboleh ubah bersandar, yang mana dalam kajian ini hanya mengambil kira konstruk yang besar sahaja, iaitu keadilan interaksi. Sebenarnya dalam keadilan interaksi ada dua lagi sub konstruk ataupun indikator yang penting, iaitu keadilan informasi dan keadilan interpersonal. Seterusnya, limitasi yang ketiga hanya menerangkan persepsi pekerja secara umum terhadap isu kajian dalam sebuah organisasi swasta di Malaysia, yang mana limitasi ini menyebabkan dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada organisasi lain yang mempunyai latar yang berbeza. Dan limitasi yang keempat adalah menggunakan kaedah persimpanan bertujuan, dan kaedah ini tidak dapat mengelak daripada masalah berat sebelah ataupun bias dalam pemilihan responden, kerana kajian ini tidak mendapat senarai pekerja-pekerja daripada organisasi kajian atas alasan kerahsiaan, maka tidak dapat melakukan persimpanan secara rawak. Seterusnya kita tengok kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian kita fokuskan kepada dua kepentingan yang penting. Yang pertama, kepentingan kepada teori. Dapatan kajian ini telah mengesahkan dan menyebarluaskan pengaruh keadilan interaksi sebagai pemboleh ubah pengantara yang penting dalam perhubungan antara pengurusan ganjaran berdasarkan prestasi dengan sikap pekerja. Dan juga dapatan kajian ini juga didapati adalah konsisten dengan saranan yang dikemukakan oleh teori keadilan interaksi yang dikemukakan oleh Biss dan Shapiro 1987. Dan seterusnya, kepentingan kepada kaedah penyelidikan, instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu soal selidik, telah memenuhi tahap piawaian kesahan dan kebolehpercayaan yang ditetapkan. Keadaan ini dapat menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai. Dan akhir sekali, kita melihat kepada implikasi dapatan kajian ini ke atas dasar kerajaan. Dapatan kajian ini dapat digunakan sebagai panduan kepada kerajaan untuk menggalakkan amalan sistem ganjaran berdasarkan prestasi dalam organisasi swasta dan juga kerajaan selaras dengan wawasan negara untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Dalam hal ini, kerajaan perlu memberi fokus kepada meningkatkan kesedaran kepentingan sistem ganjaran berdasarkan prestasi kepada pekerja dan organisasi. Kesedaran akan kepentingan sistem ganjaran berdasarkan prestasi amat perlu untuk mengalakkan organisasi mengamalkan sistem ganjaran berdasarkan prestasi dalam organisasi masing-masing dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pekerja secara kompetitif. Jadi bila kita bercakap tentang sistem pengurusan ganjaran ini,
Jadi disarankan supaya kerajaan menggabungkan sistem ganjaran tradisional, iaitu sistem ganjaran berdasarkan faktor pekerjaan, iaitu kekananan dari segi jawatan, dari segi pekerjaan, itu digabungkan dengan faktor prestasi, yang mana sekiranya kerajaan terus mengamalkan sistem ganjaran berdasarkan pekerjaan, maka akan menyebabkan pekerja-pekerja sedia ada kurang berminat untuk meneruskan usaha atau meningkatkan lagi usaha untuk meningkatkan produktiviti, kerana tidak ada satu faedah yang lebih besar kepada pekerja sekiranya mereka menunjukkan prestasi yang lebih tinggi, sedangkan dalam sistem sedia ada ini mereka yang telah lama bekerja akan mendapat gaji yang lebih tinggi daripada pekerja yang berproduktiviti tinggi yang baru masuk bekerja. Dan juga dari segi gaji, sekiranya kerajaan terus mengamalkan sistem gaji konvensional, akan menyebabkan kos pengeluaran kepada syarikat akan meningkat walaupun produktiviti syarikat tidak meningkat. Jadi kesannya akan menyebabkan berlakunya peningkatan kos pengeluaran dan seterusnya menyebabkan peningkatan kepada harga produk di pasaran. Yang mana keadaan ini berlaku kerana industri terpaksa menanggung kos pengeluaran yang tinggi yang tidak selari dengan produktiviti. Yang mana walaupun pekerja tidak mengeluarkan produk yang mencapai tahap organisasi, tetapi organisasi tetap terpaksa membayar juga gaji yang lebih tinggi berdasarkan senioriti, berdasarkan jawatan. Sedangkan senioriti dan juga jawatan tidak memberi hubungan yang langsung dengan produktiviti. Jadi keadaan ini akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat dan juga kos barang juga akan terus meningkat. Dan hasilnya pendapatan yang diperolehi oleh pekerja tidak dapat menampung ataupun tidak selari dengan peningkatan harga barang di pasaran. Jadi secara keseluruhannya disarankan supaya amalan sistem ganjaran berdasarkan prestasi ini dapat dipertingkatkan lagi, dapat diluaskan lagi penggunaannya di peringkat sama ada di peringkat swasta ataupun di peringkat kerajaan, supaya sistem gaji ini dapat memberi sumbangan kepada peningkatan produktiviti industri, produktiviti dalam kerajaan juga, supaya ia lebih kompetitif di dalam pasaran global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.